iaitu Yang Berbahagia Datin Sri Ezel bin Zubair. Semua kenal kan? Atau dengan panggilan mesra Bonda Ezel. Boleh saya panggil Bonda? Alhamdulillah dia mesra seperti anak dan ibu. Terima kasih Bonda. Selamat datang diucapkan kepada Yang Berbahagia Datin Sri Ezel, Yang Berbahagia Datin-datin, hadirin hadirat dan semua pengunjung Pesta Buku Perak yang 023. Untuk makluman semua, ini merupakan kali kedua ya Bonda hadir ke Pesta Buku Perak. Ya, anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam di Perak. Ini menunjukkan bahawa Bonda menyokong dan sangat prihatin dengan majlis-majlis ilmu ya Bonda. Ya. Alhamdulillah. Bonda sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Baik. Ini menunjukkan tanda sokongan Bonda kerana sudi hadir di atas jemputan Perbadanan Perpustakaan di Perak. Apa perasaan Bonda bila dapat tahu dijemput ke Pesta Buku Perak 2023 tahun ini untuk berkongsi buku yang Bonda suka? Terima sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada sidang hadirin sekalian. Terima kasih kepada Puan Cika, Puan berita kita pada petang ini. Bila ditanya mengenai dengan perasaan saya, teruja, seronok, sebab saya rasa saya menempuh satu pengalaman baru. Walaupun saya bukan seorang guru, tapi saya tidak pernah menghadiri program lisensi buku. Jadi kali pertama Bonda? Lisensi buku kali pertama. Sama macam mana orang lain juga rasa kata-kata tu ada. Tahun dulu, yang kali pertama dulu, saya menjadi kopa, bercerita kepada anak-anak. Masa tu Puan Suraya yang mengetuai pameran ini, pesta ini. Tapi pada kali ini saya bersama dengan Puan Davidah pula. Jadi dia bagi saya rasa satu tas yang saya rasa mencapai kebolehan saya lah untuk membuat lisensi buku ini. Terima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan di Perak. Sebelum kita teruskan Bonda, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang berada di Aeon Mall Ipoh Kelebang maupun secara langsung di Facebook. Untuk makluman Bonda, slot ini kita adakan juga secara langsung di Facebook Perbadanan Perpustakaan Awam Perak. Yang mana tak dapat hadir di sini, boleh tonton di Facebook Perbadanan Perpustakaan Awam Perak. Kita semua sedia kenal dengan Bonda, merupakan suri hati kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahrani Muhammad, Menteri Besar Perak ya. Sebagai seorang isteri kepada pemimpin nombor 1 di negeri Perak, sudah tentulah masa Bonda ini sangat terhad ya Bonda. Sibuk ya Bonda. Namun kita berbesar hati kerana Bonda sudi meluangkan masa pada petang ini untuk berkongsi buku yang ada di dalam koleksi Bonda. Baiklah, saya percaya semua penonton tertunggu-tunggu buku apa yang akan dikongsikan oleh Bonda. Sebelum itu, saya nak tanya satu soalan kepada Bonda. Bonda suka, saya dimaklumkan, difahamkan bahawa Bonda ada galeri buku ataupun mini perpustakaan ni Bonda, dan ada banyak koleksi buku. Buku macam mana yang Bonda suka? Genre yang macam mana? Pertanyaan itu ya. Saya mula membuat koleksi buku apabila saya mula bersara. Saya bersara option masa umur saya 45. Jadi saya rasa saya ada banyak, ada beberapa hobi, tapi hobi membaca buku ni adalah salah satu lah kepada mengisi masa lapang saya lah. Jadi waktu itu saya direnggung, saya setiap bulan ke Kuala Kangsar, badan yang paling dekat dengan Lengkung yang boleh saya mencari buku. Di Kuala Kangsar? Di Kuala Kangsar. Kedai buku? Ada kedai buku, Pustaka Syafiq. Ini buku. Jadi bila saya pergi ke situ, saya suka membelik buku yang pada saya nak tahu. Orang sebut Imam Syafi'i, orang sebut Imam Hanafi, orang sebut Imam Hanbali, orang sebut Imam Maliki. Siapalah dia ni? Waktu saya bekerja, saya rasa masa saya sangat terhad. Tapi bila saya dah mula bersara, jadi saya nak memenuhkan masa saya dengan itu. Tidak cukup dengan koleksi buku ini, saya ada lagi koleksi mengenai dengan Ratu Isabella yang menakluk Granada, yang mengalahkan Andalusia
saya juga ada mengenai dengan Panglima Islam. Ada suka membaca novel-novel sejarah Islam. Sebab saya nak tahu macam mana keadaan kehidupan umat waktu itu. Jadi kalau macam imam-imam ni waktu tahun 150 lebih hijrah macam tu, jadi saya nak tahu macam mana kehidupannya. Jadi saya perlu baca. Tapi satu yang lagi saya tak suka baca yang tebal-tebal tu. Saya nak yang santai-santai, yang saya boleh bawa pergi mana-mana, yang saya boleh sambung macam tu, sesuai lah dengan umur saya waktu ketika itu. Jadi saya ada banyak koleksi. Kalau di rumah tu memang ada banyak. Ni saya dah dapat tahu kata nak buat lisensi, saya lagi cari. Sebenarnya saya ada. Saya ada lagi mengenai dengan Mustafa Kamal Atatürk. Saya ada mengenai dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya ada mengenai dengan Sultan Abdul Hamid, iaitu Sultan yang terakhir bagi Empire Osmania. Saya ada. Jadi sebenarnya kita boleh baca, kita boleh tengok macam mana keadaan dia. Apatah lagi kalau panglima-panglima perang tu, kita tengok macam mana dia dididik daripada dia kecil sampai ke dia menjadi panglima perang yang sangat berjaya. Jadi ada banyak bagi soalan saya ada. Belum lagi disimpan. Bermaksud boleh sebagai buku-buku yang berbentuk novel tetapi lebih kepada sejarah. Sebab kalau tajuk-tajuk yang Bonda nyatakan tadi ia adalah daripada penulis yang sama. Betul kan? Baik, buku yang untuk makluman semua ya, buku yang ditulis oleh Yang Berbahagia Datin Sri Ezra berjudul Imam Syafi'i Pejuang Kebenaran. Tetapi sebenarnya didatangkan 4 judul ya. Ada 4 imam. Betul ya Bonda? Saya dapat 3 je. Bila saya dapat tahu Bonda nak buat lisensi tajuk buku ni, saya cari di sebuah perpustakaan negeri Perak. Ada beberapa koleksi buku ni saya dapat daripada kaki tangan di perpustakaan sendiri. Saya baca Bonda. Tak pernah saya baca buku bertajuk ni. Saya sambut cabaran, saya habiskan dalam tempoh 2 hari. Sambil saya sibuk dengan pesta buku Bonda, saya curi juga masa. Kalau Bonda tengok saya dah tanda-tanda dah. Dah tanda-tanda buat notas sebab nanti kita akan bincangkan bersama dengan Bonda. Baik, pada sekalian perempuan, saya ni dah lama baca buku tu. Kemudian saya ulang balik. Mungkin ada yang saya dah kita sama-sama berkongsi Bonda. Sebab saya pun baru baca. Agak orang kata fresh dari mana. Baik, sebenarnya buku yang dipilih oleh Yang Berbahagia Datin Sri Ezra berjudul Imam Syafi'i Pejuang Kebenaran. Buku ini merupakan salah satu buku di dalam siri sejarah Islam. Pada adik-adik yang berminat, boleh cari ya. Ada di perpustakaan negeri Perak. Di mana di dalam siri ini turut mengandungi buku berjudul Imam Hanafi Pendebat Kebenaran, Imam Hambali Penegak Kebenaran, dan Imam Maliki Pengarang Kebenaran. Bila kita baca buku ni Bonda, rupanya keempat-empat imam ni ada bersangkutan antara satu sama lain. Kan Bonda? Nanti Bonda akan terangkan. Kalau dilihat daripada judul kecil atau subtitle bagi kita, semua empat-empat buku ni pasti ada tajuk kebenaran. Kan Bonda? Ya. Cuma bezanya di perkataan pertama, pejuang, pengarang, dan juga pendebat. Saya ada 3 je Bonda. Yang satu saya tak rapat. 4 imam besar iaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, iaitu mazhab Hanbali, Imam Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i, iaitu mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, dan Imam Malik mazhab Maliki. Betul ya Bonda? Buku ini adalah riwayat hidup keempat-empat imam besar ini. Tetapi pada hari ini Bonda akan berkongsi cerita tentang Imam Syafi'i. Baik Bonda, saya rasa semua dah tak sabar. Izinkan saya perkenalkan sedikit tentang penulis buku ini. Penulis buku ini adalah Abdul Latif Talib, seorang penulis kelahiran Negeri Sembilan yang mengukir nama di Persada Sastra Tanah Air. Kalau kita bacakan Bonda, senang je nak fahamkan Bonda. Dia tak ada menggunakan bahasa-bahasa yang susah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan buku yang akan dikongsikan oleh Bonda. Novel ini menceritakan dengan lebih lanjut kisah hidup Imam Syafi'i, keduka dan pahit manis perjuangan dalam menegakkan kebenaran. Betul ya Bonda? Baik, kita teruskan soalan pertama Bonda. Baik, dalam 4 tajuk buku siri novel sejarah Islam ni, kenapa Bonda memilih buku ini? Okay? Pada hari ini untuk dikongsi dengan semua penonton yang ada yang melihat slide ni lah. Silakan Bonda. Terima kasih ya. Saya memilih Imam Syafi'i
bukan sebab keistimewaan apa-apa. Yang dia sebenarnya sama saja. Keempat-empat imam ni menegakkan kebenaran. Tetapi pada saya Imam Syafi'i ini spesial, istimewa kerana dia adalah keturunan Arab Quraisy yang nasabnya bersambung dengan nenek moyang Rasulullah. Jadi saya rasa dia adalah satu-satunya imam yang daripada bangsa Arab. Yang lain itu berbahasa Arab juga, tapi bukan orang Arab sendiri, bukan orang Arab Mekah. Yang ini Arab Mekah. Jadi saya memilih yang itu. Baik, kita nak masuk ke dalam sikit tentang buku ni ya. Buku ini mengandungi 23 bab keseluruhan. Saya tak adalah minta Bonda untuk cerita setiap bab. Agak panjang, cuma saya boleh nyatakan tajuk-tajuk setiap bab. Bonda, bab 1 lahirnya seorang ulama. Dalam bab 1 dia menceritakan bagaimana lahirnya Imam Syafi'i. Bonda, yang kedua dia menceritakan tentang Imam Abu Hanifah. Bab ketiga kembali ke Mekah. Bab 4 menuntut ilmu Quran. Bab 5 seorang penyair. Bab 6 menuntut ilmu hadis dan fiqh. Bab 7 belajar dan mengajar. Okay. Bab 8 merantau ke Madinah. Bab 9 bertemu Imam Malik. Seterusnya merantau ke Iraq. Dendang perantau. Bagai sirih pulang ke Gagang. Kembali ke Mekah. Bertemu jodoh. Fitnah di Najran. Yang ini buat saya menangis. Bonda, fitnah di Najran ni dalam tak sedar saya menitis kat air mata bila kita baca. Terlepas daripada hukuman, sebab dia datang dia difitnah, terlepas daripada hukuman, pulang ke Mekah, ke tanah keluarga Imam Syafi'i itu sendiri, berhijrah ke Mesir, kaum Mu'tazilah, antara kasih dan benci, kaum Qadim dan kaum Jadid, perginya ulama terbilang dan pesanan Imam Syafi'i. Okey, Bonda, dipersilakan Bonda untuk berkongsi kepada semua yang menonton segmen ini tentang buku Imam Syafi'i, Pejuang Kebenaran. Silakan Bonda. Terima kasih kepada moderator. Sebelum saya lanjut, saya sebenarnya mengikut bab-bab yang dinyatakan oleh moderator itu panjang no. Jadi saya pendek-pendekkan, saya shortcut lah semua tu sebagaimana pahaman saya lah. Sebab sebagaimana saya kata tadi, ini adalah kali pertama saya masuk ke segmen lisensi buku. Jadi saya pun macam anak-anak juga. Kalau anak-anak menerima ilmu, saya pun sebenarnya walaupun dah tua masih lagi menerima ilmu. Jadi kalau ada tersilap tu, nanti kalau anak-anak baca buku kata Allah apa benda Allah dia cakap silap tu, sebenarnya tu kelemahan saya lah ya. Jadi kalau nak dapat yang betul-betul terperinci, kita kena baca buku tu lah ya. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i ini namanya adalah Muhammad bin Idris bin Abdul Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Shu'aib bin Abdul Yazid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Manaf bin Husain. Jadi bila kita dengar yang nama yang panjang tu, maksudnya dia sebenarnya adalah bernasab kepada keturunan Rasulullah ya. Jadi bila kita ada namanya Imam Syafi'i ini sebenarnya adalah anak kepada Idris bin Abbas dan ibunya bernama Ummu Habibah Al-Muzadiyah ya. Jadi kedua ibu bapa Imam Syafi'i ini sebenarnya tinggal di Mekah. Setelah berkahwin, kedua-duanya berpindah ke Gaza, Palestin. Jadi macam kita lah semuanya yang baru kahwin tu, dia tak nak duduk dengan mak bapak kaum kerabat dia. Dia pindah ke satu tempat dengan tujuan mencari rezeki, mencari pendapatan, mencari persekitaran baru untuk membina kehidupan berkeluarga. Jadi bila di Gaza itu, sebagaimana keluarga yang baru dibina, kedua ibu bapa ni mengharapkan dia mendapat anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berpelajaran, anak yang pandai, anak yang sopan santun, yang ingat kepada kedua ibu bapa bila besar nanti. Waktu itu dia
dia belum dilahirkan, tapi mak dan ayah dia mengharapkan anak dia nanti adalah anak-anak yang sebegitu. Jadi sebab saya tengok ramai pelajar, jadi pelajar kena ingatlah tu, satu hari nanti pelajar akan menjadi ibu dan bapa. Jadi harapan walaupun baru berkahwin, tapi dia berharap sekiranya dia dikurniakan anak dia tu mempunyai sifat-sifat yang terpuji, yang pandai dan sebagainya. Jadi bila Imam Syafi'i dilahirkan, dia dilahirkan di Gaza, Palestin, seingat lebih kurang tahun 150 Hijrah, dan dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh dua bapaknya, sesuai dengan harapan bapa nak melihat anak yang cemerlang. Jadi dia dijaga dengan penuh kasih sayang oleh ibu bapanya. Dan mungkin kita tertanya-tanya, pasal kenapa panggil Imam Syafi'i? Nama dia Muhammad bin Idris, ya. Jadi sebelum saya terangkan kenapa dipanggil Syafi'i. Masa dia di Gaza memang nama dia Muhammad bin Idris, dipanggil Muhammad, ya. Sebagaimana keluarga yang baru ada anak, ayahnya bekerja mencari rezeki. Tapi ketentuan Allah, ayahnya meninggal dalam waktu muda, dalam usia yang muda. Jadi bila ayah dia meninggal, ibunya membawa Imam Syafi'i ini, Muhammad bin Idris ni, kembali ke Mekah, berjumpa dengan kaum keluarganya, sebab Mekah adalah tempat tinggal kaum keluarga ibu dan ayah dia. Jadi dia nak bawa balik anak dia ke situ supaya anak dia dan anaknya mendapat penjagaan jugalah, perhatian jugalah daripada kaum keluarga. Dan bila dia bawa anak dia balik ke Mekah itu, adalah saudara tua daripada keluarga ini yang melihat kepada rupa Muhammad bin Idris ni. Jadi dia kata, rupa budak ni tak ubah macam rupa moyang kita dululah yang bernama Syafi'i. Jadi daripada ketika itu Muhammad bin Idris dikenali dengan nama Syafi'i. Jadi itu pengetahuan saya masa saya membaca buku itu. Baru kita tahu kan? Sebelum tu saya tak tahu. Saya ingat nama dia Syafi'i, bukan. Nama dia Muhammad bin Idris. Tapi disebabkan wajahnya ada sama lebih kurang macam moyang-moyang dia dulu, jadi diberi nama Syafi'i. Ketika itu umur Syafi'i masa ayah tu meninggal umurnya 2 tahun. Umur dia 2 tahun, masih 2 tahun. 2 tahun. Jadi disebabkan hasrat ibu dia nak anaknya pandai, terutamanya dalam bidang agama. Daripada kecil lagi ibunya telah pun mengajar dia tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang membaca Al-Quran, sehingga Imam Syafi'i orang kata lancar membaca Al-Quran dengan baik. Dia lancar membaca Al-Quran, maksudnya dia boleh membaca Al-Quran dengan baik pada umurnya 9 tahun. Maksudnya dia dah khatam dah Al-Quran. Dia dah khatam dah Al-Quran, ya. Jadi selepas dia dah khatam Al-Quran, di samping itu dia juga ke Masjidil Haram menuntut ilmu dengan ulama-ulama, dengan imam-imam yang ada di situ, ya. Jadi timbullah hasrat di hati dia untuk belajar ilmu, mendalami Al-Quran dengan seorang imam yang terkenal waktu itu yang bernama Ismail Hustantani. Kalau tak silap saya tu dia pun orang tua tu, dia tahu benar. dengan Imam Ismail Hustantani. Jadi dia belajar ilmu Al-Quran dan dia ini adalah seorang yang cerdik, cepat dia dapat ilmu yang diajari, ya. Sebelum itu dia ni ayahnya dah meninggal, jadi maksudnya dia ada orang susah, ya. Saya nak anak-anak yang ada tu menjadikan ini motivasi. Imam Syafi'i ini anak orang susah yang tidak ada duit untuk membiayai
pembelajaran dia. Jadi bagaimana? Dia minat nak belajar, tapi tak ada duit untuk menanggung pembelajaran dia. Walaupun dia belajar di Masjidil Haram, selalunya waktu itu saya faham daripada buku ini, kalau kita menuntut ilmu dengan seseorang imam, kita juga kena memberikan sedikit satu hati lah kepada imam itu. Tapi waktu itu Imam Syafi'i dan mak dia tak mampu untuk membayar imam. Jadi sebagai seorang ibu yang sayang, yang penyayang kepada anaknya menunjukkan kesungguhan nak belajar ilmu ni, ya. Jadi dia gagahkan diri dia dengan anak dia berjumpa dengan imam ni. Minta kebenaran imam, boleh tak saya nak belajar ilmu dengan imam. Imam tu kata, last imam tu kata boleh. Tetapi dia bila imam tu dah kata boleh, dia beritahu secara terus terang yang dia tidak ada duit untuk membayar imam. Imam tu kata tak apa. Kenapa selama ni dia minta duit ke? Dia tak tanya ke orang yang susah belajar, orang kaya saja yang boleh belajar? Tak, dia kata semua boleh. Dia akan bagi pembelajaran secara percuma. Tetapi ada satu lagi halangan Imam Syafi'i ini, iaitu bila halangan ni dia lulus. Imam tu minta dia baca surah tertentu, boleh tak? Sebab nak masuk belajar tu dia kena boleh membaca Al-Quran. Jadi bila dia suruh baca, Imam Syafi'i boleh. Lepas tu ada lagi satu, dia tanya juga, berapa umurnya? Masa itu umur Imam Syafi'i 9 tahun. Dia kata dia tak terima pelajar 9 tahun. Dia terima pelajar yang umur 12 tahun. Dia kata kecil sangat. Nantilah umurlah. Tapi Imam Syafi'i menunjukkan kesungguhan nak belajar. Dan akhir sekali selepas ditunjuk, selepas Imam Ismail ni, saya rasa disebabkan kesungguhan Imam Syafi'i ini, dia pun akhirnya menerima Imam Syafi'i menjadi anak dia. Jadi bila dah jadi anak murid, dia belajar, dia didapati sangat cepat menguasai ilmu. Sangat cepat menguasai ilmu. Saya rasa dia sangat cepat menguasai ilmu sebab apa? Sebab pertamanya dia memang nak suka nak belajar, nak cari ilmu, nak menambah pengetahuan. Ya? Di samping saya rasa kekuatan satu lagi ialah kekuatan doa ibu dia. Daripada dia baru lahir sehingga ke saat itu ibu dia sentiasa berdoa anak itu menjadi orang yang berilmu, yang nanti berguna untuk masyarakat yang akan datang. Itu saya rasa yang menyebabkan dia cepat itulah. Lepas dia dah boleh apa semua tu, kadang-kadang dia juga dibenarkan oleh Imam Ismail ni menggantikan untuk mengajar, menggantikan dia kalau dia ada urusan lain. Imam Syafi'i ni dibenarkan untuk menggantikan dia mengajar pelajar di sekolah. Jadi dengan cara itu saya rasa dia mengasah bakat dia untuk menggunakan ilmu dia bagi pelajaran kepada orang lain. Di samping tu dia pun, kita kena ingat dia bukan setakat belajar saja, dia pun ada kawan-kawan, ada sahabat-sahabat kan, yang dia terpikat untuk belajar puisi, syair. Jadi Imam Syafi'i ini seorang anak yang sopan santun. Saya suka tu anak yang sopan santun. Dia belajar kena dengar ni, tu ada banyak sifat tu, sopan santun, ini apa tu kan. Jadi apa-apa dia nak buat, dia mesti rujuk kepada ibu dia dahulu. Jadi untuk belajar syair ini pun dia balik rujuk kepada ibu dia dulu. Dan ibu dia sebenarnya tidak berapa menggalakkan, tidak berat hati dan benarkan dia belajar syair ni. Ibu dia lebih suka dia belajar tentang Al-Quran, tentang ilmu-ilmu agama ni. Tapi disebabkan dia pandai menunjuk ibu dia, dia kata kalau ibu dia benarkan dia belajar puisi, dia boleh gunakan kepintahan dia bercakap, kepintahan berpuisinya itu untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain.
Jadi bila dia sebut macam tu, mungkin mak dia termakanlah rujuk dia. Ibu dia membenarkan, walaupun dalam hati dia ada beratlah, ada agak berat dia benarkan. Dan Imam Syafi'i ini berguru dengan seorang guru dari saya dah lupa dah. Dia berguru dengan seorang penyair yang sangat terkenal waktu itu bernama Mus'ab bin Zubair, dan daripada kabilah Huzai, dan dia dapat menghafal 10,000 puisi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi Tok Guru yang mengajar puisi ini sangat sayanglah kepada dia, sebab dalam waktu yang singkat dia boleh menguasai ilmu puisi dan juga boleh menghafal 10,000 puisi. Jadi saya sangat terpujalah dengan kebolehan, kekuatan ingatan Imam Syafi'i. 10,000 tak sedikit, banyak. Di samping dia pun telah menghafal Al-Quran, itu kan. Lepas habis dia dapat menghafal tu, dia pun rasa macam tak payah ikut, dia rasa menghafal puisi ni. Jadi dia balik belajar di Masjidil Haram seperti biasa, dan saya sebab waktu itu mak dia pun rasa tenang pasal anak dia telah pun menumpukan perhatian balik kepada pembelajaran ilmu agama. Dia bukan setakat belajar ilmu Al-Quran di Masjidil Haram, tetapi dia juga belajar ilmu hadis, ilmu fiqh. Dia belajar dengan seorang lagi Imam Muslim Al-Janzi. Dan sama juga keadaannya, bila dia nak belajar ilmu dengan imam ini, dia minta kebenaran, persetujuan, restu daripada ibunya. Ibu dia restu, dia pergi jumpa imam ni, dan dia beritahu dia orang susah, tak ada duit untuk membayar satu hati. Tapi imam kata dia tak pernah membezakan antara orang miskin dengan orang kaya. Marilah belajar. Dan imam ini juga melihat kepada kepintaran Imam Syafi'i lah, Imam Syafi'i. Jadi semasa dia belajar dengan Imam Muslim ini, ada satu cerita yang saya ingat anak-anak dan tentang hadirin semua tahu. Imam Syafi'i ini orang susah. Dia membuat catatan di atas pelekoh rumah, di atas tulang, di atas kulit kayu. Sampai satu ketika dia tidak ada lagi dah alat-alat tulis ni untuk menulis. Jadi satu hari dia pergi belajar dengan Imam Muslim ni. Dia pura-pura menulis. Ni saya rasa satu kisah yang sangat-sangat terkenal, masyhur di antara kita. Dia belajar menulis, apa yang cikgu dia ajar dia tulis, tapi dia tulis di atas tapak tangan dengan jari sahaja. Dan apabila terkantoi, macam cikgu-cikgu lah kan, dia nampak macam main je di belakang tu, terkantoi, cikgu tangkap, cikgu tanya, buat apa? Buat apa ni? Mana buku? Mana pensel? Mana tak tulis pun? Saya ajar tadi, kamu buat main-main. Yang tadi tak main-main, dia sebenarnya dia menulis. Tapi cikgu dia nak cek dia, dapat cikgu dia minta dia baca balik apa yang cikgu ajar. Dan dia baca semula, keluar sedikit-sedikit apa yang cikgu dia cakap. Maksudnya ingatan dia sangat kuat, walaupun tanpa kertas, tanpa alat tulis, dia apa yang diberikan kepada dia tu, yang diajarkan kepada dia tu, dia ingat, dia boleh ya. Jadi itu satu cerita yang saya rasa kita semua maklum lah ya, semasa dia belajar dengan cikgu ni. Lepas habis semua dia dah mahir dengan ni, dia menyimpan satu hasrat untuk belajar satu kitab yang waktu itu sangat terkenal, yang ditulis oleh Imam Malik, yang dipanggil Al-Muwatta. Dan untuk pengetahuan semua, Imam Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Imam Hanafi. Sebab waktu Imam Syafi'i dilahirkan, Imam Hanafi telah pun meninggal dunia.
meninggalnya tu agak sedih. Sedih. Kalau nak tahu macam mana, kenapa Imam Hanafi meninggal macam mana, kita kena baca buku dia. Sebab sangat sedih. Waktu itu sangat sedih. Ya. Dia secara tak langsung dia telah pun berminat dengan kitab Al-Muwatta ni yang ditulis oleh Imam Maliki, dan dia sebenarnya pernah pun menghafal kitab Al-Muwatta. Jadi bila dah macam tu dia sangat berhasrat untuk bertemu dengan Imam Malik. Tapi sebelum dia bertemu dengan Imam Malik itu ada lagi satu pelajaran yang dia belajar. Kita jangan ingat dia hanya belajar ilmu agama, tetapi dia belajar ilmu peperangan. Betul. Dia belajar ilmu peperangan di Mekah. Dia adalah seorang pemanah yang mahir. Masa itu memanah adalah salah satu teknik peperangan kan. Senjata yang ada masa itu. Jadi dia jarang sekali tersasar daripada panggil apa tu, yang penuh mana tersasar daripada sasaran dah. Maksudnya dia sangat fokus, sebab setiap kali dia pandang tepat saja pada sasarannya. Jadi itu. Jadi bila dia nak berpindah ke nak berguru dengan Imam Malik, dia pun macam itulah, seorang pelajar yang muda, sopan, yang beradab. Dia berjumpa dengan Tok Imam yang dia belajar. Dia cakap asfad dia, bukan masa dia nak berguru dengan Imam Malik, nak menambahkan ilmu pengetahuan dia tentang agama. Guru dia kata, guru dia bagi dorongan, pergilah. Selain itu dia juga berjumpa dengan ibu dia, tahu yang dia nak belajar dengan Imam Malik, nak jadi anak didik Imam Malik. Ibu dia sangat seperti, walaupun ibu dia tinggal seorang di Mekah, tapi ibu dia membenarkan dia pergi berguru dengan Imam Malik. Dan Imam Malik waktu itu tinggalnya di Madinah. Jauh tu. Kalau siapa yang biasa pergi buat umrah, tahu jauh. Ya, jauh waktu itu mungkin naik unta sebab kita dalam tu semua naik unta, tak ada naik kuda. Tapi benda bila kita tengok dalam buku ni, memang Imam Syafi'i menuntut ilmu di pelbagai tempat yang berbeza. Lepas tu dia pergi ke Madinah tu pun sebabkan dia seorang pelajar yang cerdas dan dah semula mengajar orang di Mekah. Dia pun dah dikenali di Mekah. Gubernur Mekah pun tahu hasrat dia nak bertemu dengan Imam Malik di Madinah. Jadi Imam Mekah buat satu surat Sama dengan gubernur. surat buat gubernur macam surat lain pun surat sokongan tu. Macam surat sokongan tu. Jadi dia pun bawa ke Madinah, berjumpa dengan gubernur Madinah. Dia tunjukkan surat tu. Tapi benda untuk berjumpa dengan Imam Malik masa tu bukan dalam yang mudah untuk Imam Syafi'i kan? Ya, bukan mudah. Banyak rintangannya. Banyak sangat rintangannya, tak mudah. Gubernur Madinah pun bila dapat surat gubernur Mekah yang minta dibawa Imam Malik berjumpa dengan Imam Malik, gubernur Madinah susah hati kan? Gubernur Madinah susah hati. Dia kata tak mudah nak jumpa dengan Imam Malik ni. Dia sangat sibuk. Dia hanya keluar rumah ketika dia mengajar ataupun ada urusan. Waktu lain dia ada dalam rumah menulis dengan ibadah. Dia ada banyak tugas. Jadi tak senang nak berjumpa. Tapi disebabkan hasrat Syafi'i ini, dan juga sebab dia kata dia telah pun mendapat amanah daripada gubernur Mekah untuk membawa Syafi'i ini berjumpa dengan Imam Malik. So dia dibawa. Jadi adalah cerita-cerita dia nak jumpa dengan Imam Malik tu susah. Imam Malik memang tak nak jumpa, tapi akhirnya dengan ada sedikit bukan hidayah, Ada sedikit soal jawab. Ada sedikit soal jawab dan juga Imam Syafi'i. Imam Malik menerima Imam Syafi'i untuk menjadi anak muridnya. Betul? Kalau nak tahu terbaca dah ya. Kita baca panjang saya panjang. Saya kata nak buat engkau saya dah lepas tu bila dia dah jadi anak murid Imam Syafi'i, bila Imam Syafi'i dah jadi anak murid Imam Malik,
Imam Malik pun hairan ataupun terkejut yang Imam Syafi'i telah pun menghafal kitab Muwatta'nya. Jadi dia terkejutlah. Kitab Muwatta' itu setiap hari sebanyak ayat, setiap perkataan semuanya betul. Sebab dia uji dulu, dia tak terima macam tu saja. Dan Imam Syafi'i bila dah diterima menjadi murid Imam Malik, akhirnya dia menjadi anak murid yang sangat disayangi. Menjadi anak murid yang sangat disayangi daripada tahun juga. Dan Imam Syafi'i itu sifatnya sangat zuhud. Itu yang menyebabkan Imam Malik tertarik untuk menerima Imam Syafi'i menjadi anak muridnya. Zuhud, baik hati, sangat rendah diri, cakap lembut, tak kasar walaupun dia disakiti, walaupun dirinya ilmunya tinggi ilmunya tinggi. Tapi disebabkan itu dia sangat disayangi, bukan sangat disayangi oleh Imam Malik, tapi sangat disayangi oleh orang sekeliling Kota Madinah. Lepas itu, disebabkan Imam Syafi'i ini seorang yang sukakan ilmu, dia mohon kepada Imam Malik untuk menuntut ilmu di satu tempat yang jauh di Iraq. Ya, Iraq. Selepas Madinah dia pergi Iraq. Sebab di sana waktu itu ramailah para ulama yang ada di Iraq. Jadi dia sebenarnya dia nak mengumpul segala ilmu untuk dia gunakan bagi membangunkan rumah. Dan di Iraq tu dia tidak kekal di satu tempat saja. Boleh kata dia keseluruhan negara Iraq tu dia jelajahi untuk bertemu dengan alim ulama bagi mendapatkan ilmu yang di Iraq ya. Kemudian apabila dia dari situ, dia pula sekali lagi sebenarnya selain daripada dia menjelajah tu, dia juga mengajar, mencari ilmu, dia mengajar dan belajar, ada banyaklah ceritanya. Tapi daripada Iraq dia pergi ke Parsi. Dia pergi ke Parsi, saya ingat Parsi tu apa moderator. Jadi Iran kot. Dan ni ya, Iran lah tak tu. Jadi dia pergi ke Parsi sampai dia boleh fasih berbahasa Parsi. Tujuan dia belajar bahasa Parsi supaya fasih sebab nak dapatkan ilmu mudah, kemudian nak menyampaikan ilmu mudah. Kalau dia tak kuasai bahasa tu, dia tak boleh sampaikan ilmu. Jadi anak-anak the moral of the story tu, anak kuasai bahasa asing supaya anak-anak boleh menguasai ilmu yang ada dalam negara tersebut ya. Kemudian di Parsi saya rasa tak lama. Tak lama. Lepas dia dah dapat ilmu sikit apa semua, dia pulang semula ke Madinah sebab dia rasa rindu kepada Imam Malik. Bila dia sampai ke situ, dia menjalankan aktiviti biasalah. Dia mempelajari ilmu, dia berkhidmat untuk Imam Malik, dia menyampaikan ilmu, berkhidmat untuk Imam Malik, menuntut ilmu juga. Saya rasa di samping itu dia waktu ni dia diangkat menjadi kalifah tempat Imam Malik untuk menyampaikan diangkat. Habis itu dia ada satu lagi hasrat. Dia nak berangkat ke Yaman. Dia nak berangkat ke Yaman. Boleh bayang tak macam mana? Mekah, Madinah, Iraq, Parsi, patah balik Madinah, Yaman. Tu dia. Jadi menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu. Sebab dia kata di Yaman tu ramai juga alim ulama yang dia boleh dapatkan ilmu. Dan selain dia dapatkan ilmu agama, dia ni memang orang yang berilmu yang memang dari segi ilmu agama dia seorang yang sangat ilmunya. Sangat tu. Di samping tu dia juga belajar ilmu. Dia belajar ilmu kedoktoran. Dia belajar ilmu matematik. Dia juga belajar ilmu firasat. Dia boleh baca, tengok dia boleh baca, saya tak boleh baca. Dia boleh baca ilmu firasat. Seorang yang memang suka menuntut berbagai jenis ilmu. Jadi bila dia di
bila di Yaman, dia bukan setakat menuntut ilmu, tapi dia diminta oleh Gabungan Yaman untuk bekerja bersama-sama dia sebagai setiausaha dan penulis kepada Gabungan Yaman. Gabungan Yaman itu namanya Al-Malik, kalau tak silap saya. Nama Gabungan Yaman itu Al-Malik kan? Bernama Al-Malik. Dan di Yaman dah Imam Syafi'i berkahwin. Tengoklah anak-anak ya, jangan cepat-cepat nak kahwin. Dulu. Dia di Yaman, dia berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Hamidah binti Uwainah bin Amru bin Osman bin Affan. Maksudnya dia kahwin bukan dengan sebarang-sebarang orang lah. Konteks nak benda dijodohkan oleh gubernur. Dia dijodohkan oleh gubernur, seorang wanita yang baik, sangat baik. Yang sangat baik sebab ni keturunan Osman bin Affan, kita punya khalifah yang ketiga, dan dia adalah menantu Nabi Osman bin Affan. Jadi seorang wanita yang baik. Dan kalau nak ambil pengajaran di sini pada anak-anak, nak kahwin esok, jangan dibawa orang yang baik. Jangan tengok handsome saja, jangan tengok lawa je, jangan tengok kaya saja. Jangan tengok itu untuk anak-anak itu kena cari orang yang baik dari segi agamanya, yang baik, dan barulah anak-anak kahwin. Saya tahu sekarang ni anak-anak yang ada di sini ni, kalau tengok orang handsome tak boleh bawa makan. Dan Imam Syafi'i ini dikurniakan oleh pada dia 3 orang anak. 3 orang anak. Anak dia yang seorang lelaki nama Abu Usman, kemudian Fatimah, kemudian Zainab. Dan dia pun dilantik menjadi hakim di satu tempat bernama Najran, wilayah Najran. Dan di sinilah tercetusnya fitnah. Waktu Gubernur Abdul Al-Malik ni masih hidup, dia macam mendapat perlindungan sebab Gubernur Abdul Malik ni seorang yang baik, yang adil, yang memerintah kawasan dengan baik. Dia mungkin pada saya dia mengikut apa yang diadukan oleh seorang gubernur yang berjiwa rakyat. Ya, seorang yang berjiwa rakyat, yang mengambil berat kepada orang-orang susah. Dia pergi melihat orang susah pun dia bawa si Syafi'i ni, Imam Syafi'i ni. Tapi bila dia meninggal, penggantinya adalah Gubernur As-Sa'ud. Dan waktu itu gubernur-gubernur ini dilantik oleh khalifah. Khalifah kita waktu itu adalah Harun Al-Rashid. Anak-anak tahu kan Harun Al-Rashid? Dalam sejarah Islam ada kan? Khalifah yang terkenal dalam Bani Abbasiyah. Jadi peristiwa ini berlaku semasa pemerintahan Harun Al-Rashid, Khalifah Harun Al-Rashid. Jadi bila dah lantik gubernur yang baru, timbullah fitnah. Gubernur yang baru ni, As-Sa'ud ni, dia tak seperti Gubernur Al-Malik tu. Dia lebih suka buat parti layan orang-orang senang. Dia tak mau pergi melihat kesusahan rakyat. Jadi dia ditegur oleh Imam Syafi'i sebab itu tidak sama dengan tuntutan agama kita yang nak kita berlaku adil pada semua orang, yang melihat kepada orang susah lagi. Jadi timbullah satu konflik di mana akhirnya Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya difitnah. Dan sampailah pada satu hari, saya ringkaskan, sampai surat daripada Khalifah Harun Al-Rashid meminta Imam Syafi'i dan pengikutnya dibawa ke Baghdad jauh. Dan dibawa ke Baghdad itu dengan keadaan jalan kaki, tangan dirantai, kaki dirantai, jalan kaki. Dan masa yang diambil untuk berjalan daripada Yaman tadi, Najran tadi ke Baghdad 2 bulan. Bayangkan 2 bulan dalam pasir serik, sisanya, ya Allah. Dan tentulah makan minum tak macam mana, kasut yang
unsur periksa dia bawa masuk dalam penjara. Kemudian pengawal mari soal, betul ke apa ni, sebab Imam Syafi'i difitnah, dikatakan yang Imam Syafi'i menyokong puak Syiah, puak Syiah Alawiyah, dan nak jatuhkan kerajaan Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun al-Rashid. Sebab tu Harun al-Rashid sangat marah lah. Jadi tanpa unsur periksa, sebab tu sekarang ni ada satu lagi pengajaran yang kita boleh buat, kena tabayun, dapat satu-satu berita jangan terus percaya. Siasat dulu, semak dulu, pastikan betul atau tidak, jangan terus ambil tindakan yang sembarang. Jadi pegawai khalifah ni percaya, khalifah percaya, cara kita tulis macam tu, bunuh dah, habis dah semua. Apa ikut Imam Syafi'i yang kena penjara bersama Imam Syafi'i dah kena bunuh. Tinggal Imam Syafi'i seorang. Tinggal Imam Syafi'i seorang saja, dan dibawa menghadap, barulah dibawa menghadap kepada khalifah. Dan masa menghadap khalifah itu, Imam Syafi'i mengantai, dia pergi secara menghadap khalifah, dan dia disebabkan dia pandai berkata-kata, menentukan hati. Dia belajar puisi tu, dia pandai berkata-kata, dan dia adalah seorang yang belajar tentang Al-Quran. Dia ingat, dia bercakap dengan khalifah dengan puitis, dia dah lembut, dan dia bacakan ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang pentadbiran, kena berlaku adil dan sebagainya. Maka lembutlah hati khalifah. Bukan maksudnya satu ayat Quran dia punya ada beberapa, saya tak boleh saya bacakan dia. Boleh saya bacakan? Boleh. Antaranya, selepas dibuka rantai di tangan itu, Khalifah Harun al-Rashid tersenyum mendengar kata-kata Imam Syafi'i yang penuh berkias itu. Lalu beliau memerintahkan pengawalnya supaya membuka rantai besi yang mengikat kaki dan tangan Imam Syafi'i. Apabila rantai yang membelenggu kedua-dua kaki dan tangannya itu dibuka, Imam Syafi'i duduk dengan baik. Kemudian beliau membaca surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, hai orang yang beriman, sekiranya datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, periksalah dengan teliti supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Betul kan Bunda? Ada sangat pengajaran untuk kita semua juga sebenarnya. Jangan percaya tanpa unsur periksa, kerana boleh menganiaya orang lain. Betul ya Bunda? Ya betul. Kena tabayun. Kena tabayun. Apa itulah, saya mendapat perkataan tabayun tu, tengok tiga-tiga ada sebab tabayun. Kena tabayun dulu. Jadi bila dah mengadap macam tu, akhirnya dengan soal jawab, dengan bahasa yang baik, apa semua, barulah Khalifah Harun al-Rashid sedar dan dia telah tersilap. Silap dia dah bunuh berapa ramai, tersilap. Dan akhir sekali Imam Syafi'i pun dibebaskan lah. Tapi selepas ramai yang terkorbannya bunuh. Itulah orang kata jangan silap ditinggalkan. Lepas dia dibebaskan dan dia pun menjadi, saya rasa dia menjadi orang kepercayaan khalifah. Dia menjadi orang kepercayaan khalifah. Dia memberi nasihat, dia bagi pandangan, dia bagi tunjuk ajar dalam pemerintahan, supaya khalifah tidak tergelincir daripada landasan yang ditetapkan oleh agama kita. Apa lagi saya dah lupa ni. Seterusnya Imam Syafi'i pulang ke Mekah ya Bunda? Sebelum dia pulang ke Mekah, dia memang teringin amat hendak ke Mesir. Dia teringin amat hendak ke Mesir, dan dia sebenarnya telah pun bersiap-siap. Sebelum tu dia dah maklum kepada Khalifah Harun al-Rashid dia nak ke Mesir. Dan waktu itu tu sebenarnya telah ada konflik. Bila kita orang kesayangan Khalifah, bila kita ada banyak ilmu, menjadi orang yang berilmu adalah orang yang dengki. Ada orang yang sakit, orang dah ada orang dengki. Tapi dalam waktu yang sama, Imam Syafi'i tidak berhajat untuk tinggal di
Baghdad, dia nak ke Mesir untuk terus menuntut ilmu di situ. Tapi dalam dia bersiap-siap nak balik, nak pergi ke Mesir, ada utusan datang memberitahu yang ibu dia telah pun meninggal dunia di Mekah. Jadi dia membatalkan hasrat dia untuk ke Mesir dan dia balik ke Mekah bersama dengan keluarganya. Dan kalau dulu dia pergi dalam keadaan yang panjang, sekarang ni dia ada kenderaan dah. Dia dah ada kenderaan dah balik. Dia tak berjalan kaki dah macam dulu. Dia dah ada kenderaan, dah ada kewangan, dah hasil daripada ilmu yang dia ada tu. Maksudnya bukan dia menjual ilmu, tapi diberi, dan dia diberi duit, diberi hadiah di atas ilmu yang disampaikan. Tetapi dia mengambil secukupnya untuk dia. Selebihnya dia sedekahkan kepada orang yang memerlukan dan juga fakir miskin. Jadi bila dia balik ke Mekah, dia ziarah pusara ibu dia dan dia berjumpa dengan sanak saudaranya. Bilanya yang ditanyalah semasa hayat ibu dia ada berhutang ke, ibu dia ada berhutang dengan siapa-siapa ke. Kata ni kaum kerabat dia, ibu dia tidak berhutang apa-apa. Kemudian dia tanya lagi, adakah ibu dia meninggalkan wasiat? Dia berkata ni ada. Dia bagilah surat wasiat tu, dan dalam surat wasiat tu apa yang ibu Imam Syafi'i cakap? Ibu Imam Syafi'i cakap dalam wasiat tu, ibunya meminta semua harta yang Imam Syafi'i bawa balik daripada Baghdad ke Mekah hendaklah disedekahkan kepada fakir miskin dan kepada mereka yang memerlukan. Maksudnya ibu dia tak nak harta yang dia bawa balik tu dia gunakan untuk dia anak dia, sedekahkan semua supaya yang tinggal pada anak dia hanyalah ilmu di dada, sebab ilmu itu sangat penting. Jadi Imam Syafi'i ini adalah seorang anak yang patuh kepada ibunya. Jadi dia pun sedekahkan semualah yang diwasiatkan oleh ibunya. Jadi dia maksudnya macam di Mekah tu dia memulakan kehidupan barulah dengan ilmu yang ada di dada dia lah. Lepas tu ada lagi, dia selepas beberapa ketika dia tinggal di Mekah, dia mendapat jemputan daripada khalifah di Baghdad. Khalifah ni bukan Khalifah Harun al-Rashid dah. Khalifah Harun al-Rashid dah meninggal. Khalifah al-Ma'mun, iaitu pengganti kepada Khalifah Harun al-Rashid, dan dia pun dengan senang hati balik semula ke Baghdad, meneruskan khidmat dia, menyampaikan ilmu, menuntut ilmu. Lepas tu di situ ada pertelingkahan kan? Ada pertelingkahan, maksud tu dah ada kotak silap saya ada pengikut Imam Malik, betul? Dan juga dengan Imam Syafi'i ada sedikitlah perbezaan mazhab Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, betul kan? Betul. Itulah bermulanya konflik. Konflik sebab kita saya rasa dia dari segi akidah tak berbeza, cuma bila pergi masjid solatnya berbeza dari segi fiqh dia tu. Solat macam lain, bila pengikut Imam Hanafi tengok, Imam Malik tengok pasal lain. Dia kata Imam Syafi'i bawa ajaran baru, tapi dia tak tahu sebenarnya benda tu. Jadi berlaku pertelingkahan, salah faham apa semua. Jadi Imam Syafi'i pun dia memang tak suka bertelingkah. Dia tidak suka berdebat. Dia tak suka berdebat. Kalau dia rasa ni disenyap saja, dia tak akan melawan, ya. Jadi dia pun berhasrat untuk meneruskan hajat dia nak ke Mesir lah. Dia berhajat untuk ke Mesir semula sebab dia nak meninggalkan pertelingkahan itu. Jadi kebetulan hasrat dia nak berhijrah ke Mesir, ada pula utusan daripada Mesir, daripada Raja Mesir menjemput dia ke Mesir. Jadi senanglah bagi dia nak ke Mesir sebab dia datang ke Baghdad atas jemputan khalifah. Jadi bila berlaku pertelingkahan, ada aduan kepada khalifah,
Khalifah tak sampai hati menghalau Imam Syafi'i keluar daripada Baghdad. Pasal dia kata dia yang menyebut, pasal bukan dia nak halau. Jadi dengan datangnya keputusan daripada Mesir ni, Khalifah pun dengan senang hati membenarkan Imam Syafi'i ke Mesir. Jadi bila sampai di Mesir, biasalah orang yang suka menuntut ilmu, tak kira di mana, dia akan menuntut ilmu, dia akan mengajar ilmu yang dia ada. Juga di sini pun ada perbezaan pendapat, dan bila dia sampai di Mesir, dia cuba mencari saudara. Ada seorang perempuan bernama Sayyidah Nafisah untuk belajar ilmu. Kalau nak bandingkan, saya rasalah ilmu Imam Syafi'i dengan Sayyidah Nafisah ni, rasanya ilmu Imam Syafi'i lebih tinggi. Tapi ada perempuan kan? Perempuan. Tapi Imam Syafi'i ni dia tak tahu. Kalau ada majlis ilmu dia akan pergi. Dan yang spesialnya, Sayyidah Nafisah ini adalah cucu kepada Sayyidina Hasan. Jadi ada keturunan dia bersama dengan Rasulullah. Sejak kecil lagi beliau sudah mempelajari Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran sejak berusia 9 tahun. Kita, adakah di usia sebegini kita telah menghafal Al-Quran? Tanya pada diri sendiri. Dan pada usia 10 tahun sudah menghafal dan memahami kitab Al-Muwatta yang ditulis Malik. Yang mana? Beliau mempunyai suara merdu, boleh bersyair, bersaja. Ketika berusia 15 tahun beliau sudah mengajar dan memberi fatwa. Kita 15 tahun masih lagi menuntut ilmu yang mana? Masih banyak lagi ilmu yang kita tak pelajari. Mengajar di seusia 15 tahun, memberi fatwa kepada orang ramai di Masjidil Haram kerana kegigihan dan kecerdikan beliau yang luar biasa. Beliau mendapat sanjungan masyarakat. Kepada anak-anak dan kita sebenarnya pun belum terlambat kan, boleh untuk kita menuntut ilmu. Bagaimana dengan kita? Adakah kita yang serba lengkap dan cukup ini menghadirkan berbagai alasan untuk setiap musibah, masalah dan kekurangan yang Allah uji? Jadikan perkongsian ini satu cakna perubahan kepada diri kita sendiri untuk bangkit dan berubah menjadi yang lebih baik. Itu yang kita nak sentiasa memperbaiki diri, lebih baik dan lebih baik. Dapatkan koleksi siri novel sejarah Islam di perpustakaan terdekat tuan-tuan. Untuk membaca buku ini sesungguhnya membaca ikan kita. Akhir kata, saya merakamkan setinggi pembukaan terima kasih kepada berbahagia Datin Seri sudi hadir meluangkan masa bersama kita semua. Pesta Perak 2023. InsyaAllah kami jumpa lagi nanti. Terima kasih kepada yang berbahagia dan Datin, tuan-tuan, hadirin-hadirat yang sudi menonton secara langsung di Facebook Perbadanan Perak setia ke segmen. Saya mohon maaf sepanjang menjadi moderator segmen ini terkasar bahasa, terkurang masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pengerusi Majlis Puan Sharifah. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada yang amat berbahagia Datin Sri. Seterusnya, majlis dengan ini menjemput Pengarah Perbadanan Persatuan Awam Negeri Perak, Puan Rafidah, bagi menyampaikan cengkeh hati kenang-kenangan kepada yang amat berbahagia Datin Sri. Dipersilakan Puan Rafidah.